اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair, amma ba'du. InsyaAllah pagi ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf ayat 63. Sebelum tu kita tengok pengajaran daripada ayat yang lepas dan kaitan dengan ayat hari ini. Ayat yang lepas ialah Allah memberitahu kisah para nabi dan dimulai dengan kisah Nabi Nuh AS yang merupakan rasul yang pertama, utusan pertama yang diwajibkan menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya ialah Nabi Nuh AS. Tujuan Allah menceritakan kisah para nabi, para rasul kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada orang beriman, sebagaimana kita dah sebut berkali-kali, iaitu supaya pertama sebagai menjadi panduan kepada Nabi dan kepada para pendakwah, gerak kerja dakwah yang berkesan. Yang kedua sebagai hiburan, kepada Nabi dan para sahabat yang sentiasa ditekan, dihina, diperlekehkan oleh musuh, walaupun mereka bekerja, berdakwah semata-mata hanya kerana Allah, bukan untuk mendapat habuan dunia. Bahkan mereka dalam kehidupan dunia, mereka hidup dalam kesusahan. Bahkan ada yang dalam kesempitan, kemiskinan. Jadi dengan mendengar cerita-cerita para nabi dahulu dan umat-umat dahulu, menjadi hiburan kepada Nabi bahawa kesedihan yang ditanggung oleh Nabi bukan Nabi berseorangan, tapi dikongsi juga bersama dengan orang-orang dahulu. Jadi bila kesedihan dikongsikan bersama, dia akan meringankan bebanan orang yang menanggung kesedihan. Dan Allah mulakan dengan kisah para Nabi, iaitu Nabi Nuh AS. Allah beritahu tentang Nabi Nuh yang berdakwah. Matlamat utamanya ialah untuk untuk memastikan kaumnya ubudullah, menyembah Allah yang tidak ada Tuhan melainkannya, dan supaya yang kedua kaumnya selamat daripada azab yaumin azim, selamat daripada azab yang sangat besar. Itu je matlamat dakwah, mentauhid dan beribadat kepada Allah supaya akhirnya selamat daripada azab Allah. Kemudian Allah beritahu bagaimana penentangan kaumnya, khususnya para pembesar al-mala', yang paling kuat, yang paling utama menentang dakwah, menentang kebenaran ialah pembesar, pemimpin. Kerana mereka ada kepentingan, mereka ada kuasa, dan mereka dengan kuasa itu mereka boleh buat apa saja. Jika mereka tunduk kepada kebenaran, bermakna mereka kena tunduk kepada Nabi, dan mereka terpaksa meninggalkan kejahatan-kejahatan, kemungkaran yang mereka dah lakukan sekian lama. Dan Allah juga sebut akhirnya Nabi yang membawa kebenaran itu akan dituduh sesat. Tetapi Allah beritahu Nabi Nuh tidak membalas tuduhan itu dengan kembali menuduh kaumnya. Sebaliknya cukup hanya dengan menafikan. Ya qaumi laysa bi dhalalah. Wahai kaum aku tidak pernah sesat. Sebaliknya aku hanyalah rasul, utusan daripada Rabbil Alamin. Dan tugas aku ialah uballighukum, menyampaikan risalah Tuhan aku. Bukan daripada nafsu aku, bukan daripada pendapat aku.
semua adalah risalati Rabbi, mesej daripada Tuhanku. Dan wa ansahu lakum, dan aku ikhlas dalam menyampaikan dakwah, dalam mengajak kamu supaya sembah Allah dan meninggalkan kekufuran dan kesyirikan. Aku benar-benar ikhlas. Ansahu lakum. Kita dah bincang pasal perkataan an-nasihah. Sebagaimana disebut dalam hadis, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah keikhlasan. Kemudian Nabi Nuh beritahu juga kepada kaumnya, wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aku tahu daripada Allah apa yang kamu tidak tahu, iaitu balasan azab kepada mereka yang kufur. Aku tahu. Allah dah beritahu kepada aku, yang ni aku nak sampaikan sebab kamu belum mengetahui. Kalau kamu tahu, kalau kamu yakin, kamu akan tidak kufur kepada Allah. Sebab tidak berbaloi dengan kamu kufur, dengan kamu seronok sekejap kat dunia, tapi akhirnya kamu diazab selama-lamanya dalam neraka. Jadi ayat hari ini, ayat 63, sambungan kisah dakwah Nabi Nuh AS. Kalau kita tengok cerita yang paling panjang tentang dakwah Nabi Nuh, bukan dalam surah Nuh. Surah Nuh semua cerita pasal Nabi Nuh. Tapi cerita lengkap pasal dakwah Nabi Nuh bukan surah Nuh. Allah cerita dalam surah Hud. Surah Hud bermula daripada ayat 20 lebih sampai dekat 49. Hampir 25 ayat. Allah cerita detail tentang dakwah Nabi Nuh. Sampailah Nabi Nuh bina kapal dan semua ahli keluarganya dan binatang masuk kapal. Kemudian datang banjir besar dan Nabi Nuh selamat. Jadi kalau ada masa, pelajar boleh rujuk kepada surah Hud. Bermula daripada ayat 20 lebih sampai ayat 49. Itu kisah detail dakwah Nabi Nuh. Okey, kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awa ajibtum. Ni soalan istifham. Adakah? Dan selalulah kita sebutkan istifham ni ada dua maksud. Pertama, istifham hakiki. Yang kedua, majazi. Hakiki ialah istifham untuk bertanya, untuk mendapat maklumat. Apa khabar? Semalam pergi mana? Yang kedua, istifham majazi, bukan untuk bertanya jawapan, bukan untuk dapat maklumat, tetapi tujuannya untuk menyindir, untuk mencela, untuk menegaskan. Okey. Jadi biasanya bila Allah bertanya, Allah bukan nak hakiki, bukan nak maklumat, sebab Allah Maha mengetahui. Bila Allah bertanya, sebenarnya sama ada Allah nak mencela, Allah nak mengikrarkan, menegaskan, Allah nak mengingkari perbuatan orang yang akan disebut nanti, dan sebagainya. Okey, kita tengok soalan ni adalah majazi, tapi apa tujuan? Adakah patut ajibtum? Ajib ada pada? Bukan percaya, Ajaib. Ajaib ni apa? Pelik. Pelik bin ajaib. Pelik tu bahasa Melayu, ajaib tu kemudian dia taruh bin kat depan. Pelik bin ajaib. Sebenarnya makna sama je, pelik dengan ajaib. Adakah patut kamu rasa pelik, heran? Jadi orang kafir ni, kaum Nabi Nuh, rasa pelik. Apa yang pelik ni? Biasa benda yang pelik apa dia? Berita yang tak masuk akal kan? Kita kata ada satu kereta tu terbang. Bila jalan jam, dia pun terbang. Pelik kan? Tapi tengok, manusia yang kufur, apa yang dia pelik sebenarnya? Benda yang sepatutnya tak pelik, tapi dia pelik. Sebab tu Allah tanya, adakah patut kamu rasa pelik? Apa dia? An ja'akum, bahawa ja'akum telah datang kepada kamu zikrun. Zikrun apa dia? Peringatan, ataupun kata Ibn Abbas, mau'izah. Dalam bahasa Arab mau'izah, bahasa Melayu peringatan.
Dan peringatan pula bukan sebarang peringatan. Peringatan min rabbikum, dari pencipta kamu. Peringatan daripada pencipta kamu. Siapa ni? Sekarang siapa yang bercakap ni? Nabi Nuh. Nabi Nuh bercakap pada siapa? Kaum dia. Kaum dia sembah tak Allah? Tak sembah. Tapi Nabi Nuh cakap apa? Adakah patut kamu rasa pelik dengan datangnya peringatan daripada Tuhan kamu? Siapa Tuhan kepada kaum Nabi Nuh? Tak, sekarang Nabi Nuh kata, kalau datang peringatan daripada Tuhan kamu, siapa tu? Siapa? Allah kan? Allah kan patung? Apa pula sepatutnya? Ayat ni clear. Min rabbikum. Daripada Tuhan kamu. Jadi peringatan yang dibawa oleh Nabi Nuh datang daripada Allah. Tapi Nabi Nuh kata apa? Allah tu adalah Tuhan kamu. Padahal yang kaum dia sembah apa? Berhala kan? Kenapa Nabi Nuh tak kata peringatan ni datang daripada Tuhan kami? Tuhan kamu bukan? Faham soalan? Sepatutnya dia kata apa? Ni peringatan daripada Tuhan kami, bukan Tuhan kamu. Sebab Tuhan kamu berhala. Kenapa dia kata Tuhan kamu? Yang disembah itu sesat. Tuhan kamu yang sebenar-benarnya ialah Allah. Boleh faham? Jadi bila kita nak bedah pada non-Muslim, kita kena cakap apa? Ini Quran daripada Tuhan kami ke ataupun Tuhan kamu? Ustaz jangan, Tuhan dia lain ke? Bukan minda. Kalau kita kata ini peringatan daripada Tuhan kami, daripada awal lagi dia kata apa? Okey. Lakum dinukum, Tuhan kamu untuk kamu. Kami dah ada Tuhan. Ya Allah. Jadi akhirnya berjaya tak dakwah? Taklah. Daripada awal lagi kita bina gap. Ini untuk Tuhan kami, daripada Tuhan kami untuk kami. Peringatan untuk kamu tak ada. Bila faham? Jadi yang kami bawa ni peringatan untuk Tuhan kami dan Tuhan kamu. Makna apa? Tuhan kamu dan Tuhan kami adalah satu. Siapa yang mencipta kamu? Berhala? Bukan Allah. Siapa yang bagi rezeki pada kamu? Berhala? Bukan Allah. Jadi kena betulkan cara berfikir. Jangan mengiyakan cara berfikir yang salah. Boleh? Peringatan daripada pencipta kamu. Sebab bila kita cakap pada non-Muslim, kita nak tak dia dengar peringatan daripada Allah? Nak tak? Tak, kita nak tak? Naklah. Bila kita cerita Quran ke hadis ke kepada non-Muslim, tujuan kita nak dia dengar kan? Okey. Kalau kita nak dia dengar, tiba-tiba kita kata ini peringatan daripada Tuhan kami. Agak-agak dia dengar tak? Kena bagi dia mengaku dulu yang kita cakap ni daripada Tuhan dia juga. Sebab tu kamu kena dengar. Sebab ini daripada Tuhan kamu juga. Kalau daripada awal lagi kita kata ini daripada Tuhan kami, daripada awal lagi dia pekakkan telinga. Okey. Lakum dinukum waliyadin. Okey. Kemudian peringatan daripada Tuhan kamu. Bila peringatan ni kena faham tak? Bila sebut zikrun makna dia peringatan. Jadi kena faham tak? Ada tak peringatan yang tak difahami? Kita nak bagi peringatan pada anak. Nak, ayah nak bagi peringatan ni. Kita pun cakap bahasa Urdu. Kan? Lepas tu kita kata, dengar, lepas tu buat. Kita pun belah. Boleh tak itu dinamakan peringatan? Sebab? Peringatan ialah ingat. Ingat apa? Benda yang dia dah tahu, cuma dia lupa. Dia dah tahu, dia dah faham, cuma lupa. Baru dipanggil. Jadi boleh tak kita nak bagi peringatan pada orang yang kita sendiri tak faham?
Tak boleh. Agak-agak orang tu faham tak peringatan yang kita bagi, yang kita sendiri pun tak faham. Agak-agak orang tu faham tak? Kalau orang tu faham, itu adalah perkara ke-8 yang ajaib kat dunia. Boleh? Okey. Zikron mesti dia fahami. Sebab tu dia panggil zikron. Kemudian zikron tu melalui siapa? Ala tu atas ataupun melalui rajulin, lelaki, minkum dari kamu. Subhanallah. Kenapa ni Allah Nabi Nuh sebut? Satu, peringatan dari Tuhan kamu. Yang kedua, lelaki itu yang bagi peringatan minkum. Kita nak tadabbur. Yang tadi Rabbukum kan, sebab apa? Sebab peringatan ni untuk semua manusia. Semua manusia dicipta oleh Allah. Jadi kamu kena dengar. Kan? Satu. Yang kedua, lelaki yang bawa tu iaitu Nabi Nuh daripada kalangan kamu. Kenapa dia sebut daripada kalangan kamu? Makna Allah nak bagi tahu peringatan ni satu daripada pencipta kamu. Memang patut kamu dengarlah sebab ini pencipta kamu. Bukan pencipta aku seorang. Satu. Yang kedua, yang bawa peringatan ni daripada kalangan kamu. Yang kamu kenal tak? Kamu kenal tak Nabi Nuh tu jahat, penipu tak? Yang kamu kenal dia adalah baik. Jadi apa masalah kamu? Satu, peringatan daripada Tuhan kamu sendiri. Yang kedua, yang membawa tu orang yang kamu sendiri kenal. Maknanya kalau kamu tolak juga, apa masalah kamu? Apa masalah kamu? Satu, kamu tak iktiraf. Yang mencipta kamu ialah Allah. Yang kedua, kamu menipu diri kamu sendiri. Iaitu kamu kata Nabi Nuh ni penipu. Sedangkan dalam hati kamu, kamu cukup yakin dan cukup kenal dia. Kamu menipu diri sendiri. Kamu tolak bukan sebab Nabi Nuh bawa. Tapi sebab yang dibawa oleh Nabi Nuh tak sesuai dengan itulah sebenarnya. Okey. Dan satu lagi, kaum Nabi Nuh ni antara alasan dia tolak dakwah Nabi Nuh sebab apa? Antara alasan dia. Dia tak kata sebab yang Nabi Nuh bawa ni tak sesuai dengan nafsu. Dia tak kata. Macam orang musyrikin Mekah lah. Dia akan cari alasan supaya nampak apa? Supaya nampak dia ni tak teruk sangat lah. Kami bukan tolak Muhammad, tapi Muhammad ni ada masalah. Kan? Dia ambil daripada kitab-kitab dahulu. Ataupun dia kata kami tak nak beriman kepada Muhammad sebab Muhammad ni manusia. Kalau dia yang membawa risalah tu ialah malaikat, kami beriman. Alasan lah. Jadi sebenarnya kaum Nabi Nuh pun sama juga. Alasan mereka tak nak beriman ialah sebab Nabi Nuh manusia. Alasannya apa? Bila manusia kami tak nak terima. Apa alasannya? Bukan. Orang musyrikin ke kaum Nabi Nuh, antara alasan mereka tolak dakwah Nabi ialah sebab Nabi itu manusia. Apa sebab? Logiknya apa? Logiknya ialah Nabi Nuh manusia, kami manusia, sama taraf tak? Nabi Nuh lapar makan, kami lapar makan. Jadi apa sebab kami kena dengar cakap dia? Mestilah Nabi itu seorang yang luar biasa. Tak, dia pakai logik akal. Kalau kena dengar Nabi Nuh pun kena dengar cakap kami. Sebab kami sama-sama manusia. Macam pepatah Arab kata apa? Antum rijal, nahnu rijal. Kamu lelaki, kami pun lelaki. Boleh faham? Cuba buka surah Hud ayat 27. Surah Hud ayat 27. Wa qala al-mala'u allazina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mislana wa ma naraka
Wa ma naraka ittaba'aka illa allazina ar-raziluna badiyar ra'yi. Wa ma nara lakum alaina min fadlin bal nazunnukum kazibin. Tengok hujah orang tak beriman dulu, kini dan selamanya. Okey, faqala al-mal'u, bila Nabi Nuh berdakwah, qala al-mal'u, telah berkata pemimpin, allazina kafaru, yang kufur, min qaumihi, daripada kaumnya. Apa kata pembesar kaum Nabi Nuh? Ma naraka illa bashara, kami tak tengok engkau ni melainkan manusia. Jadi kamu manusia, kami pun manusia. Mislana, seperti kami. Boleh faham? Jadi kamu dengan kami sama. Jadi tak ada sebab kami kena dengar cakap kamu. Satu. Yang kedua, wa ma naraka, dan kami juga tidak lihat engkau ittaba'aka, yang mengikut engkau, kecuali allazina hum araziluna, orang yang araziluna, orang miskin, orang hina, orang yang lembab, IQ dia lemah. Low class lah, low class. Faham? Tengok cara berfikir orang kafir apa dah. Kalau bawa agama, mesti ada pengikut yang hebat, pengikut yang kaya, kan? Itu cara pemikir orang kafir. Sebab itulah setengah kadang-kadang ada setengah penceramah ustaz, dia ada juga berfikiran macam tu. Dia kata apa? Kita sebagai pendakwah, sebagai ustaz kena jaga image. Tunjukkan kita ni hebat, kita ni kaya, kita ekonomi kuat. Kena pakai kereta mewah, kan? Supaya apa? Orang terima dakwah kita. Hujah tu sebenarnya hujah orang kafir. Buktinya apa? Berapa ramai pendakwah pakai kereta mewah, berapa orang ikut? Berapa ramai yang berubah? Satu. Yang kedua, Nabi ada pakai mewah tak? Tapi orang Mekah semua ikut tak? Orang Madinah semua ikut tak? Nabi rumah kecil je. Bila Nabi wafat, tak ada harta yang ditinggalkan. Betul tak? Jadi orang nak ikut bukan sebab kemewahan. Orang ikut sebab kebenaran. Orang ikut sebab akhlak. Boleh? Ini cara berfikir orang kafir. Jadi, puak-puak kamu ni orang miskin. Orang yang low class. Kemudian, badiyar ra'yi. Tengok dia terjemah apa? Ra'yi pikiran. Badiyar ni pikiran cetek. Zahir-zahir je. Macam orang kampung kan? Kalau kita cerita pasal teknologi pada orang kampung, dia faham ke dia tenganga? Ini cara orang kafir menghina orang Islam. Sebab tu orang musyrik Mekah, dia bagi syarat pada Nabi, kalau nak kami beriman pada kamu, kalau nak kami masuk tazkirah kamu, keluarkan orang miskin. Orang miskin tak layak, tak sesuai dengan kami. Kami golongan atasan. Kemudian, apa kata lagi kaum dia? Wa ma nara lakum, dan kami tidak lihat bagi kamu alaina, ke atas kami, min fadlin. Kamu ni, Nabi Nuh, tak ada apa-apa kelebihan ke atas kami. Kamu manusia, kami manusia. Tapi mungkin kami lebih pada kamu. Sebab apa? Golongan kami pembesar, pemimpin, ada harta. Golongan kamu, araziluna, badiyar ra'yi. Bal nazunnukum, bahkan kata pembesar kaum Nabi Nuh, nazunnukum, kami sangka kamu ni adalah kazibin, pendusta. Boleh? Boleh? Jadi, antara hujah kaum Nabi Nuh menolak dakwah Nabi Nuh ialah sebab Nabi Nuh adalah manusia. Sebab tu Allah kata, ayat ni sebenarnya Allah nak tolak pegangan kaum Nabi Nuh yang menganggap bila manusia tak perlu dengar cakap dia sebab sama semua. Allah nak menolak.
dia adalah lelaki daripada kamu. Apa maksud daripada kamu tu? Kalau Allah utusan dari malaikat yang bukan daripada jenis kamu akan cakap apa? Akan ada lagi tak 1000 alasan? Alasan lagi banyak apa dah? Malaikat tak nampak. Bila tak nampak, yang mana satu ni? Dengar suara saja kan? Akhirnya bekas setakat tak dengar, cabut lari. Lepas tu dia akan buat alasan, malaikat tak ada nafsu. Jadi bila malaikat tak ada nafsu, kahwin tak? Malaikat makan tak? Kalau semua tak, macam mana dia boleh jadi contoh pada manusia? Rasul mesti jadi contoh ikutan kan? Cara makan, cara berkahwin. Tapi malaikat semua tak boleh jadi contoh. Kamu akan ada alasan. Boleh faham? Sebab itulah, Rasul mesti sama dengan manusia. Cuma yang membezakan apa? Yang membezakan Rasul dengan manusia. Yang antara sebab kaum Nabi Nuh tolak, sebab apa? Dia kata, Rasul manusia, kami pun manusia, sama je. Tak sama. Dari segi kemanusiaan, sama. Sama-sama lapar, sama-sama marah, sama-sama mengantuk kan? Tapi ada perbezaannya. Apa perbezaannya? Yang menyebabkan kamu wajib dengar dia. Ni. Rasul bawa apa ni? Zikrum min rabbikum. Yang ni kamu tak ada. Sama dengan surah apa ni? Allah kata pada Nabi. Nabi dengan kita sama tak? Nabi dengan kita sama ke tak? Tak berani cakap kan? Nanti kena bantai ya. Sama tak Nabi dengan kita? Samalah. Nabi kita lapar, Nabi lapar tak? Nabi kenyang, kita kenyang tak? Nabi bila cedera berdarah tak? Berdarah dalam peperangan Uhud. Nabi kahwin, kita kahwin. Sama je dari segi kemanusiaan. Yang membezakan Nabi ada, kita ada bayang tak? Nabi ada bayang tak? Cakap betul-betul. Nabi ada bayang tak? Sebab ada satu fahaman, dia kata nak test rambut Nabi ataupun bukan, buat apa? Letak kat bawah lampu. Kalau tak ada bayang, sahlah rambut Nabi. Makna dari sudut tu berbeza tak rambut Nabi dengan rambut kita? Betul ke salah? Salah. Sebab apa? Allah kata apa? Kul. Allah perintah pada Nabi, bagi pada umat dia. Bagi tahu apa dia? Ana basyarun mislukum. Bagi pada umat kamu, aku manusia, bukan setakat manusia. Mislukum. Apa makna mislukum? Sama dengan kamu. Sebab itulah ada orang pergi Mekah, terbang kan? Malah ni duduk kat Malaysia, besok duduk kat Kuala Lumpur. Kan? Ada tak? Ada ke tak ada? Tapi Nabi bila nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, malah ni duduk kat Mekah, besok sampai tak Madinah? Tak. 10 hari baru sampai. Dan Nabi terpaksa sembunyi di Gua Sur. Untuk apa? Mengelakkan. Sebab apa kena sembunyi? Sebab Nabi sama dengan manusia. Kena elak daripada perancangan jahat musuh. Jadi aku dengan manusia sama. Mislukum. Yang membezakan apa dah? Sambung. Yuha ilayya. Annama ilahukum ilahun ilahu wahid. Yang membezakan aku dengan kamu, ni. Diwahyukan kepada aku. Aku ada wahyu, kamu tak ada. Sebab tu wajib kamu ikut. Sebab diwahyu bukan aku reka. Allah yang wahyukan. Yang tu yang kamu wajib ikut. Kalau aku tak ada wahyu, kamu tak boleh ikut. Boleh? Okey. Kul innama, betul. Dia innama ni lagi tegas. Innama apa makna? Sesungguhnya hanyalah aku manusia sama dengan kamu. Tiba-tiba dia kata, Nabi tak sama dengan kita. Kita ada bayang, Nabi tak ada bayang. Siapa cakap? Kamu bercakap bercanggah dengan ayat ni.
Yang membezakan kita dengan Nabi yang ni je. Sebab itulah semua kata-kata Nabi adalah wahyu. Semua perbuatan Nabi adalah wahyu. Maka wajib ikut. Okey. Kemudian, jadi pelik. Kemudian lelaki ni, iaitu Nabi Nuh, datang kepada kamu bawa zikrun. Apa dia buat? Liyunzirakum. Untuk dia memberi peringatan kepada kamu. Apa makna peringatan? Allah tak sebut peringatan apa ni. Dia inzar dalam bahasa Arab apa makna? Dia kalau peringatan inzarun. Kan? Kalau nazirun orang pemberi peringatan. Yang ni peringatan. Yang ni pemberi peringatan. Okey, apa definisi peringatan? Siapa boleh bagi definisi peringatan? Kalau orang tanya, apa makna peringatan? Kita jawab. Orang dengar pun, oh, jelas, clear. Ni semua ambil BM dulu kan? Siapa BM A+? Dia, okey. Dia dua-dua adik-beradik ni semua A+ ni. Dia ada gaipa. Kalau dia lupa apa? Dia lagi ingatlah dia selalu buat kajian ni. Apa makna peringatan? Peringatan benda baik dan buruk tentang ancaman Allah. Itu soalan peringatan tentang apa? Tak, sekarang apa makna peringatan? Itu belum definisi peringatan tu. Ada kat belakang. Okey, kalau saya cakap pelajar. Okey, kalau saya cakap macam ni. Pergi solat. Kita cakap pada anak kita, pergi solat, peringatan tak? Arahan, bukan peringatan. Memberi nasihat. Bukan. Saya kata pergi sekolah, peringatan tak? Arahan, bukan. Ingatkan? Okey. Dia lupa kunci. Kita kata kunci atas meja. Kita diingatkan dia. Adakah itu peringatan? Bukan juga. Oh, kena ada undang-undang baru boleh bagi peringatan. Bukan. Makna bila kita tak faham peringatan, makna selama ni kita belum bagi peringatan. Sebab peringatan pun kita tak faham. Peringatan ialah kita mengingatkan sesuatu dan mesti ada ancaman. Selagi tak ada ancaman, dia bukan peringatan. Kadang-kadang kita sebut sepatah je, contoh. Kita cakap pada anak kita, ular. Sepatah je, peringatan tak? Ada, sebab apa? Ada benda yang menakutkan. Kalau kita kata pergi salat, belum peringatan. Pergi salat, kalau tak, masuk neraka, baru peringatan. Sebab itulah peringatan dalam Quran, cerita pasal apa? Cerita pasal neraka, cerita pasal makanan, minum, itu peringatan. Makna bila kita dengar, kita rasa gerun, baru peringatan. Saya nak bagi peringatan ni, belajarlah sungguh-sungguh. Ada peringatan? Tak ada. Kita cakap, saya nak bagi peringatan dengan Quran. Apa dah? Alif Lam Mim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Ada peringatan? Tak ada. Sebab Quran kalau tidak peringatan, jadi basyirah.
Boleh faham? Sebab tu dalam surah ayat pertama lagi. Ayat pertama surah Nuh. Cuba tengok apa dia. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Okey, ya'tiyahum. Okey, cuba terjemah. Sesungguhnya kami telah utuskan Nuh ila qaumi, kepada kaumnya. Untuk apa? An anzir. Tengok, sekarang ada perintah. Supaya apa? Anzir, berilah peringatan. Peringatan kepada siapa? Kaum engkau. Tentang apa? Sebelum datang kepada mereka azabun, ada tak benda yang menakutkan? Bila sebut anzir, mesti ada yang menakutkan. Di sini apa? Azabun alim. Dan semua yang buat dosa ni, semua yang buat maksiat, sebab apa? Tak takut pada ni. Betul? Kita pun tak bagi peringatan. Yang buka aurat, kita kata apa? Tutuplah aurat. Tak ada peringatan. Tak berkesan. Kena sebut apa balasannya. Boleh faham? Sebab itulah sahabat-sahabat bila dengar Quran tentang azab neraka, dia boleh pengsan, boleh sakit, boleh mati. Sebab itu peringatan. Kita pula dengar baca ayat azab 3-4 kali jumpa kan. Tidur je. Lepas tu ulang ayat sama. Sedar-sedar ulang ayat sama. Okey, supaya lelaki ni memberi peringatan pada kamu tentang apa? Azabu. Bukan azabun alim kan? Azabun alim. Okey. Kemudian walitattaqu, dan supaya kamu bertakwa. Supaya kamu bertakwa. Jadi dua misi setiap Nabi. Satu, inzar, bagi peringatan pasal azab. Yang kedua, supaya bertakwa. Ataupun basyirah, beri khabar gembira. Tujuannya apa? La'allakum, supaya kamu turhamun, dirahmati Allah. Makna apa ni? Kenapa di hujung ni Allah begitu rahmat? Kenapa rahmat di hujung tu? Inzar, supaya bertakwa. Kemuncaknya supaya dapat rahmat. Kenapa? Ialah kenapa rahmat? Ialah kenapa? Sebab semua orang nak masuk apa? Lepas mati? Syurga. Dan manusia tak mungkin masuk syurga kecuali dengan rahmat. Betul? Jadi rahmat ni tiket ke surga yang kekal abadi. Jadi kalau kita tanya, apa proses untuk dapat rahmat Allah? Macam mana nak dapat rahmat Allah? Satu, bagi peringatan. Yang kedua, bertakwa. Kalau kamu asyik bagi peringatan tapi kamu tak bertakwa, tak dapat. Ataupun kamu takwa saja tapi tak bagi peringatan. Solat je sorang-sorang. Pergi umrah sorang-sorang. Semua buat sorang-sorang. Tapi dia tak peduli pada orang. Tak bagi peringatan, tak bagi ilmu, tak mengajar, tak berdakwah. Kamu tak akan dapat rahmat Allah. Boleh? Sebab tu Nabi kata apa? Irhamu man fil ardi, yarhamukum man fis sama. Rahmatilah orang di atas muka bumi. Rahmati mereka pada? Pergilah berdakwah. Pergilah bantu mereka. Bagilah peringatan. Supaya apa? Yarhamukum man fis sama. Semoga Allah yang di langit merahmati kamu. Jadi nak dapat rahmat Allah, kena rahmat pada orang. Kalau asyik pentingkan diri je, kita tak akan dapat rahmat Allah. Okey, sekarang kita dah faham ayat ni. Tapi kita balik pada poin dalam ayat ni apa dia? Soalan dia,
adakah patut kamu rasa pelik? Kamu rasa pelik dengan datang peringatan daripada Tuhan kamu dibawa oleh lelaki yang kamu kenal. Jadi apa yang dianggap pelik oleh kaum Nabi Nuh? Pelik sangat benda ni. Apa dia? Ha? Kenapa dia rasa pelik? Dia sebenar Allah nak bagi tahu apa ni? Tak patut kamu rasa pelik. Sebab yang Nabi Nuh bawa tu sangat biasa dan sangat baik. Kenapa kamu rasa pelik kepada benda yang baik? Saya bagi analogi. Saya nak suruh budak-budak pergi sekolah kan. Daripada duduk lepak tak pergi sekolah ponting kan. Pergilah sekolah. Jadilah budak-budak baik kan. Orang kata saya gila. Orang kata saya buat kerja pelik. Sebenarnya siapa yang pelik? Saya bukan suruh dia merompak. Saya bukan suruh dia ambil dadah. Ajak pergi sekolah supaya akhirnya jadi budak yang baik. Tiba-tiba dia kata saya pelik, saya dan gila. Sebenarnya yang gila, yang pelik siapa dia? Samalah Nabi Nuh ajak kaum dia buat apa? Sembah Tuhan. Berakhlak mulia. Jangan rasuah, jangan zalim pada orang kan. Benda yang sangat masuk akal. Tiba-tiba dia tolak. Seolah yang Nabi buat tu adalah benda yang pelik. Sebenarnya fikiran kamu yang pelik. Boleh? Samalah sekarang bila kita ajak orang balik pada Quran, balik pada sunnah, dia kata kita pelik kan. Apa yang pelik? Aku suruh kamu sembah Allah. Aku minta kamu ibadat kamu biar sama dengan Nabi supaya ibadat kamu diterima. Aku tak ada kepentingan pun. Apa yang pelik? Kenapa perangi aku? Aku bukan ajak kamu merompak. Bukan ajak bercerai-berai dengan laki bini. Boleh faham? Okey. Hasilnya apa? Fakazzabuhu. Lalu mereka mendustakan. Ya, mendustakan siapa ni? Nuh, Nabi Nuh. Fa'auhayna, lalu kami selamatkannya. Kisah Nabi Nuh berdakwah sampai Allah selamatkan dia, dia sebut detail dalam surah Hud. Boleh tengok. Kalau baca terjemah pun boleh faham insya-Allah. Tengok. Perkataan satu kazzabu, yang kedua anjayna. Dua patah saja. Apa pengajarannya? Subhanallah. Mereka mendustakan, lalu kami pun selamat Nabi Nuh. Mereka dusta Nabi Nuh, kami selamat Nabi Nuh. Apa pengajarannya? Siapa je dusta Nabi ataupun orang yang bawa kebenaran, pasti Nabi dan orang yang bawa kebenaran pasti akan diselamatkan oleh Allah. Pasti Allah akan selamatkan dia. Jadi kalau kita sebagai pendakwah, siapa yang mendustakan kita, kita akan tenang. Kenapa? Allah janji akan selamat. Kita akan selamat. Boleh faham? Satu. Yang kedua, tak ada siapa yang bawa kebenaran, melainkan mesti akan didustakan. Siapa yang bawa benda yang benar, pasti ada orang akan kata dia penipu, pendusta, bawa cerita baru kan. Jadi bila kita dengar ayat ni, kita akan jadi tenang. Kita tak mengamuk, kita tak melenting. Boleh faham? Relax je. Jangan kenapa ni? Aku ajak kamu salat. Kenapa marah-marah ni? Sepatut orang tu marah kat kita. Kamu ajak benda baik, kenapa tak sabar-sabar ni? Boleh faham? Bila kamu ajak benda yang benar, pasti ada orang akan mendustakan. Dan bila ada orang mendustakan, pasti Allah selamatkan. Betul tak? Kita tahu tak berapa ramai yang beriman dengan Nabi Nuh? Ada kata 70 dalam tafsir Al-Maraghi, 13 orang je. 13 orang. Kan? Dalam tafsir Al-Maraghi. Selama berapa tahun? 950 tahun. Allah sebut dalam surah Hud ayat 40. Cuba tengok hujung ayat tu. Wama amana bihi, surah Hud ayat 40. Illa
qalilun. Ada hujung. Tengok Allah begitu. Tidak ada yang beriman dengannya, dengan Nabi Nuh, kecuali qalil. Siapa yang cakap sikit ni? Allah. Berapa orang? Ada kata 13. Ada kata 70. Al-Marwazi kata 13 orang. Dia, isteri dia yang lain lah. Lepas tu anak dia 3 orang. Lepas tu ada beberapa orang. Selama 905. Awama amana ma'ahu. Tidak ada yang beriman bersama Nabi Nuh kecuali sikit je. Selama 950 tahun. Okey, saya nak tanya. Dalam tempoh 950 tahun, kalau hanya dapat 13 orang, Allah sendiri pun kata sikit. Dakwah Nabi Nuh ni sebenarnya berjaya ke gagal? Berjaya apa? Follower dia 13 orang je. Dalam tempoh 950 tahun. Berjaya ke gagal? Berjaya ke gagal? Tengok dah berbeza pendapat dah. Berjaya ke gagal? Tak jawab kata gagal. Berjaya ke gagal? Okey, kalau berjaya macam mana 13 orang? Kalau 950 tahun hanya dapat 13 orang, 10 tahun dapat berapa orang? Cuba bagi klik sikit. 950 tahun bagi 13 orang. Keluar berapa tahun? 80 tahun seorang. 80 tahun. Seorang je follower dia. Berjaya ke gagal? Okey, kalau berjaya, apa bukti berjaya? Apa bukti berjaya? Apa dia? Pertama, dia berjaya sebab apa? Dia tak merajuk. Dia tak merajuk sepanjang 950 tahun. Kalau merajuk, gagal. Yang kedua, dia terus sabar walaupun 950 tahun orang tolak, orang tutup telinga, orang tutup muka dia. Dia sabar aja. Berjaya tak? Berjaya. Yang ketiga, ada tak orang yang beriman juga? Berjaya. Dan kita tahu tak, yang datang selepas Nabi Nuh ni, berapa bilion manusia, semua ni yang datang selepas Nabi Nuh daripada mana ni? Kita tahu tak? Kita tahu tak? Ni. Selain pada 13 yang naik kapal ni, semua mati. Tahu kan? Kan? Semua mati. Jadi yang datang, yang ada hari ini, besok, lusa dan akan datang ni, sebenarnya daripada mana? 13 orang. Kalau tak ada 13 orang ni, ada tak kita? Jadi sebenarnya dakwah Nabi Nuh dapat berapa ramai follower dia? Ramai. Ni yang duduk dalam kelas ni, follower Nabi Nuh tak? InsyaAllah. Sebab tu Allah kata, semua yang ada adalah min zurriyati, daripada zuriat Nabi Nuh yang 13 orang ni. Sebab tu jangan tengok angka, jangan tengok angka. Sebab itulah Nabi berdakwah di Mekah 13 tahun, hanya lebih kurang 200 orang. Ada seorang penulis buku di Kuwait, masa saya belajar kat Mekah dulu, dia buat kajian, dia kata, dia keluar tulis satu buku dan keluar kenyataan, dakwah Nabi Muhammad di Mekah gagal. Gagal. Kenapa? 13 tahun hanya dapat 200 orang. Dia kira setahun dapat berapa orang? Gagal. Gagal. Sedangkan dia adalah Nabi yang terbaik. Nabi yang terakhir. Nabi yang terhebat. 200 orang. Dia lupa bila Nabi pergi Madinah, 10 tahun kan, berkembang jadi berapa? Lebih kurang 120,000. Kemudian berkembang lagi tak? Bahkan semua orang beriman hari ini berpunca daripada 200 orang. Betul? Kalau tak ada 200 orang ni, Islam tak akan tegak di Madinah. Nabi tak akan berjaya menegak negara Islam di Madinah. Sebab apa? Tonggaknya 200 ni. Yang kena uli, kena sebat, kena pukul, kena seksa, inilah bertahan. Yang ini pertahankan Islam di Madinah dan menyebarkan Islam di Madinah. Jadi jangan tengok angka. Jangan tengok kuantiti dia.
Tengok dia kualiti. Kadang-kadang 10 orang, tapi 10 orang tu menyebarkan Islam dan daripada 10 tersebar mungkin 200, mungkin 2000. Tapi kadang-kadang 10,000, tapi 10,000 semua tak berdakwah. Boleh? Ha? 800 orang ni follower saya. Berjaya ke gagal? Berjaya. Belum tentu. Belum tentu. Kalau yang 800 orang ni mendengar, tadabbur Al-Quran, dia faham, dia sampaikan, berjaya. 800 orang boleh luaskan dakwah dia kepada 8,000, insya-Allah berjaya. Paling-paling kurang, yang 800 orang ni boleh kembangkan tadabbur Al-Quran, dakwah kepada keluarga dia. Anak dia, cucu dia, itu berjaya insya-Allah. Siapa yang dengar, tidur. Lepas tidur, dengar. Lepas dengar, tidur. Gagal. Walaupun follower dia 10,000. Kan? Okey. Dan kami selamatkan Nabi Nuh saja, bukan. Yang diselamatkan bukan Nabi saja, tapi wallazina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Berapa ramai? Lebih kurang tak adilah. Sama ada 13 ataupun ada pendapat 70. Fil fulki, dalam kapal. Jadi Allah nak selamatkan orang beriman, perlu tak satu bala tentera yang hebat daripada langit? Tak. Dan Allah nak hancurkan musuh, perlu tak senjata yang canggih? Tak. Allah hanya perlukan apa? Nak hancurkan musuh, Allah perlukan air sahaja. Dan nak selamatkan orang beriman, Allah suruh Nabi Nuh buat kapal daripada kayu je. Kan? Kalau ikut logik, kalau banjir sampai ke puncak gunung, besar tak banjir tu? Kalau banjir dah besar, perlukan kapal yang kuat, kukuh. Tapi yang buat kapal masa tu siapa? Nabi Nuh seorang je. Tapi kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh seorang, bahkan dia yang pertama buat kapal. Dengan alat yang serba kurang, tapi boleh selamatkan orang beriman dalam ombak yang besar. Sebenarnya siapa yang selamatkan? Kapal ke Allah? Sebab tu Allah kata, kami selamatkannya. Kapal hanya sebagai alat je. Dan yang tak beriman, Allah buat apa? Wa aghraqna, dan kami tenggelamkan. Allazina kazzabu, orang-orang yang berdusta. Bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Allah kata kami tenggelamkan, kami lemaskan siapa? Kenapa Allah sebut orang yang dustakan ayat kami? Kenapa? Allah boleh cakap je kami lemaskan kaum Nabi Nuh. Kan? Sebelum ni pun sebut kaum kan? Dalam ayat lain. Kenapa Allah tak kata kami lemaskan kaum Nabi Nuh? Tak. Allah guna perkataan kami lemaskan orang yang mendustakan ayat kami. Oh, tadabbur. Beza tu, sangat berbeza. Antara Allah kata kami lemaskan kaum Nabi Nuh dengan kami lemaskan orang yang mendustakan ayat kami. Apa beza? Kalau Allah kata kami lemaskan kaum Nabi Nuh, makna kita akan fikir apa? Ini khas untuk kaum Nabi Nuh. Sebab apa Allah lemaskan? Sebab dia kaum Nabi Nuh, tak ada kaitan dengan kita. Okey? Tapi Allah nak beritahu sebenarnya Allah akan binasa siapa saja, bukan kaum Nabi Nuh. Siapa ni? Yang ada sifat ni. Siapa saja mendustakan ayat kami, kami akan lemaskan. Bukan khusus kaum Nabi Nuh. Boleh faham? Jadi ayat Quran semua ada kaitan tak dengan kita? Ada. Lagi kita baca, lagi kita tadabbur, lagi kita rasa semua ayat berkait dengan kita. Ada tak kemungkinan kita mendustakan ayat Allah? Ada tak? Hukumnya sama. Kadang-kadang dia terima ayat solat, ayat tu tak aurat dia tak terima. Kan?
Kadang-kadang dia terima ayat haji dan umrah. Tapi dalam mendidik anak-anak, dia tak ikut Al-Quran. Jadi mendustakan ayat kami. Allah tak kata semua. Sebab mendustakan ayat kami, kadang-kadang satu ayat je bermakna mendustakan semua. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam keseluruhan. Jangan ambil ayat, tinggal ayat yang lain. Okey? Ada tak kaum lain yang Allah lemaskan? Ada tak? Dia bukan kaum Nabi Nuh, tapi Allah lemaskan juga. Ada? Siapa? Kaum Musa. Firaun dengan semua balentera, kan? Walaupun dia bukan kaum Nabi Nuh. Sebab apa? Sebab sifatnya sama. Dua-dua mendustakan ayat kami. Mungkin tak Allah tenggelamkan kaum Bani Melayu? Mungkin, kalau ada sifat ni. Dia hormat kalimah Allah, tapi dia tak solat pun. Kena tak? Kenalah. Sebab itulah saya pun tak fahamlah. Pelajar pun nak cik tanya pasal kalimah Allah. Dia saya nak tanya, Allah sebut di awal surah Baqarah, hudan lil muttaqin, kan? Lepas tu Allah bagikan manusia kepada 3 golongan. Betul tak? Al-Quran ni pecahan daripada Al-Quran. Manusia terbagi pada 3. Satu, muttaqin. Yang kedua, al-kafirin. Al-kafirun. Yang ketiga, al-munafiqun. Okey. Al-muttaqun ni masuk syurga. Al-kafirun masuk neraka. Al-munafiqun neraka. Okey. Yang muttaqun ni masuk syurga sebab apa? Sebab dia beriman dengan Allah. Panduannya ialah Al-Quran. Yang kafirun masuk neraka sebab apa? Sebab dia kufur kepada Allah ke sebab dia guna kalimah Allah? Jadi bukan isu guna kalimah Allah. Manusia masuk neraka sebab kufur. Boleh faham? Sebab itulah Nabi berperang 23 tahun, berdakwah 23 tahun sebab orang kufur kepada Allah, bukan orang guna kalimah Allah. Bahkan saya sebut berkali-kali, ada orang musyrikin nama dia Abdullah. Ada orang munafik nama dia Abdullah. Dan nama Allah tu digunakan oleh orang musyrikin zaman jahiliah lagi. Nabi tak perangi. Yang Nabi perangi ialah mereka kufur kepada Allah. Sebab itu mereka masuk neraka. Jadi kadang-kadang kita banyak buang masa bukan kepada benda yang paling asas. Kemudian yang ketiga, golongan siapa? Munafik masuk neraka ke? Bahkan neraka paling? Sebab apa? Sebab apa dia masuk neraka? Sebab dia guna kalimah Allah ke sebab dia kufur pada Allah? Kufur. Tapi dia salat tak? Dia haji tak? Sedekah tak? Kenapa masuk neraka? Guna kalimah Allah pada tempatnya. Bahkan dia salat. Kenapa masuk neraka? Sebab isu dia kufur kepada Allah. Dalam hati dia kufur. Sekarang kita fokus pada non-Muslim, kan? Tapi ramai tak orang Islam sendiri yang menyalahguna kalimah Allah? Ramai tak? Kadang-kadang kita tengok rumah tu ada tulis Allah. Tapi anak beranak ada semua buka aurat. Bukankah permainkan kalimah Allah? Kita pergi kedai makan ada Allah, kan? Bawah tu jual rokok. Betul tak? Siapa yang buat tu? Orang Kristian ke orang Islam? Kadang-kadang kita tengok anak-anak remaja sebut bismillah, sebut assalamualaikum, tapi berpacaran. Kan? Sampai berzina dan sebagainya. Mulut guna kalimah Allah. Jadi sebenarnya orang Islam pun sebenarnya banyak menyalahgunakan kalimah Allah. Sebab apa? Sebab mereka sendiri tak kenal Allah. Mereka sendiri tak faham Al-Quran. Jadi daripada kita habiskan tenaga mempertahankan guna kalimah Allah, lebih baik kita habiskan masa tenaga kita bagi masyarakat faham Islam dan berdakwah kepada non-Muslim. Kadang-kadang kita buat alasan kalau kita benarkan mereka guna kalimah Allah akan mengelirukan orang Islam. Anda kata mungkin kita tak keliru, tapi anak cucu kita. Saya nak tanya, Sabah Sarawak benar tak guna kalimah Allah? Benar tak? Orang Islam Sabah keliru tak? Keliru tak?
Anak-anak sekolah remaja Islam di Sabah Sarawak keliru tak bila mereka dibenarkan guna kalimah? Keliru tak? Ataupun orang Sabah Sarawak iman dia paling kuat, tak akan mengelirukan mereka? Tak. Bila kita kata contohlah, Perlis kan, Majlis Fatwa Perlis membenarkan penggunaan kalimah Allah. Cuma kalau diguna untuk tujuan yang tak baik, tak dibenarkan kan? Orang kata apa? Wahabi. Tapi Sabah Sarawak benarkan. Adakah dua kerajaan itu kerajaan Wahabi? Tak. Jadi kadang-kadang kita confuse. Kadang-kadang lagu negeri kan, ada perkataan Allah, kita benarkan pula. Jadi kenapa ada polis daripada China, India kan, kadang-kadang orang Cina, India menyanyikan lagu yang ada perkataan Allah, kita tak marah pula. Jadi kadang-kadang kita pun confuse. Saya pun nak jawab susah. Kenapa ada tempat boleh, ada tempat tak boleh? Bahkan kebanyakan seluruh dunia negara Arab dibenarkan. Sebab isu utama bukan orang guna kalimah Allah. Isu utama orang kufur kepada Allah. Bahkan orang Islam pun ramai tak kufur kepada Allah. Anak-anak kita ramai yang tak solat. Adakah sebab dikelirukan oleh orang Kristian? Bukan. Sebab mereka tak faham Quran. Anak-anak kita main game berjam-jam setiap hari. Adakah mereka dikelirukan oleh musuh? Tak. Mereka sendiri keliru dengan Islam yang mereka anuti. Sebab itulah tentera Islam kalah dia dalam peperangan Badar kan? Peperangan Uhud. Apa sebab? Adakah sebab perbuatan orang musyrikin mengelirukan orang Islam, ataupun sebab orang Islam tak betul-betul taat pada Allah? Subhanallah kan? Jadi cukuplah kita buang masa kepada benda yang kurang penting. Siapa nak pertahankan kalimah Allah dan tak nak bagi orang, silakan. Siapa yang kata benar, jangan kita hukum dia. Jangan. Yang penting kita buat kerja dakwah, hilangkan sifat-sifat yang menyebabkan manusia masuk neraka. Apa dia? Bukan guna, tapi kufur. Boleh? Gembelingkan tenaga kita dan gerakkan lagi kerja dakwah supaya dakwah sampai pada mereka, supaya mereka akhirnya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kemudian Allah kata apa? Innahum, sesungguhnya mereka kanu adalah kaum amin yang buta. Apa makna buta? Buta apa ni? Buta hati. Ini penyakit besar ni. Buta hati apa dah? Tak nampak ni kebenaran yang dibawa oleh Nabi. Walaupun Nabi hanya nak bawa mesej daripada Tuhan mereka semua. Mesej nak supaya sembah Allah. Mesej supaya semua menjadi orang yang berakhlak mulia. Tapi mereka amin, buta, tak nampak. Lalu mereka pula menuduh Nabi Nuh dan semua para Nabi adalah sesat. Sebab mereka buta hati. Okey? Bolehkah? Cukup setakat tu. Kehancuran. Ya. Hapuskan kaum kan? Adakah itu menunjukkan Nabi Nuh putus asa? Tak. Okey, soalan. Nabi Nuh, Allah rakamkan bagaimana Nabi Nuh berdoa kepada Allah dalam surah Nuh. Apa doanya? Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Innahum, sebab apa? Kata Nabi Nuh, wahai Tuhan, jangan engkau biarkan minal kafiri, daripada orang kafir, dayyara, seorang pun. Matikan mereka semua. Dan Allah makbulkan doa Nabi Nuh. Sebab tu Allah bila datang banjir, Allah matikan semua sekali. Seorang pun tak tinggal. Tapi Nabi Nuh begitu sebab apa? Innahum yudilluna ibadaka. Sebab mereka ni, kerja mereka bila hidup menyesatkan hamba engkau. Yang kedua, wala yalidu illa fajira kafara. Kalau mereka beranak pun, mereka tetap akan jadi orang fajir dan orang kafir. Dari mana Nabi Nuh tahu? Dari mana Nabi Nuh tahu? Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Berapa generasi itu? Dan semuanya kafir, tak berganjak. Bahkan mereka pesan, disebut sebelum ayat tu, kaum mereka pesan kepada anak mereka. Apa dia? Dia saling pesan memesan antara bapa dengan anak. Dia kata, bapa kami dulu pesan pada kami, iaitu jangan sekali-kali tinggalkan Tuhan kamu ni. Waddan, Suwa'an, Yaghus,
nasra. Jangan tinggal. Dan jangan sekali-kali beriman dengan Nabi Nuh. Dia pesan pada anak dia, apa? Pesanan bapa dia pada dia. Anak dia pula bila dah besar, dah kahwin, pesan pula pada anak. 7 keturunan, wasiat yang sama. Jadi maka kesan daripada itu dan pengalaman Nabi Nuh, mereka tak akan beriman. Sebab tu doa Nabi Nuh. Itu bukan tanda Nabi Nuh putus asa, bukan. Kalau putus asa, kenapa Allah perkenankan? Jadi kita tak boleh berdoa macam Nabi Nuh. Kita tak boleh berdoa macam Nabi Nuh supaya Allah matikan semua orang kafir. Kenapa tak boleh? Satu, kita tak berdakwah pun. Kalau berdakwah pun, belum sampai 950 tahun. Baru 9 hari je. Kan? Dan kita pun banyak tak orang kafir yang akhirnya beriman? Ramai tak? Ramai. Zaman Nabi Nuh tak ada. Wallahu a'lam. Ada satu hadis yang mengatakan bahawa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Adakah Allah benar-benar turun ke langit dunia secara fizikal ataupun literal? Hadis tu, hadis Allah sebut Allah turun. Jadi kita kewajipan ahli sunnah wal jemaah beriman sebagaimana apa yang disebut oleh lafaz hadis tu. Jadi jangan kita ubah-ubah. Bila kita ubah, kita tak sama dengan Nabi. Nabi tak pernah ubah dan para sahabat pun tak pernah ubah kepada apa? Iaitu yang turun tu bukan Allah, bukan zat Allah, tapi perkataan. Nabi dan para sahabat tak pernah tukar perkataan ataupun makna. Jadi kita beriman, cuma tambahlah. Allah kata apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Allah turun tak mungkin sama dengan manusia turun, kena tambah. Kenapa kita nak samakan Tuhan dengan kita? Dia Tuhan, zat dia pun kita tak tahu macam mana, kan? Kenapa kita nak samakan? Turun, ya, tapi tak sama dengan turun manusia. Wallahu alam. Yang kedua, bukankah bumi ini bulat dan berputar? Kalau sebahagian bumi sepertiga akhir malam, bahagian lain di bumi ada waktu siang, senja, awal malam dan sebagainya. Jadi Allah sentiasa berada di langit dunia sebab setiap ketika ada sepertiga akhir malam, sebab bumi sentiasa berputar. Allah tak suruh kita fikir sampai tahap tu. Allah perintah apa dalam Quran? Yang ni buat, wajib buat. Yang ni jangan buat, haram, dosa. Buat je apa yang Allah perintah, jangan fikir benda yang Allah tak suruh dan Allah tak suruh pun kita berfikir. Kalau kita fikir ni macam satu, kita dah buat benda yang bukan Allah suruh, bukan tanggungjawab kita. Sedangkan banyak lagi yang Allah suruh kita tak faham dan kita tak buat, kan. Banyak lagi sunnah Nabi yang kita belum belajar dan kita belum amalkan. Tiba-tiba duk fikir benda yang bukan tanggungjawab kita. Kemudian yang kedua, Allah Maha berkuasa nak jadikan satu malam tu, bagi Allah boleh jadikan semua sekaligus. Allah Maha berkuasa. Kalau kita nak fikir logik akal kita ni, kita tak mampu. Sebab itulah, kalau kita fikir logik akal, kan, boleh tak Nabi boleh pergi Isra' dan Mi'raj daripada Mekah ke kota Palestin, kemudian daripada kota Palestin pergi naik sampai langit ke-7, kemudian turun balik ke Baitul Maqdis, kemudian balik semula ke Mekah sebelum subuh. Otak kita takkan boleh fikirkan. Tapi Allah mampu, Allah berkuasa melakukan. Jadi fikirlah, Allah kata apa? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah, tapi jangan berfikir tentang zat Allah. Wallahu a'lam. Tak, dia dakwah ni boleh jadi dakwah bilhal dengan akhlak kita, dengan penampilan kita. Kadang-kadang orang lebih terkesan dengan akhlak ataupun penampilan kita daripada apa yang kita cakap.
Sebab kadang-kadang kita bercakap tapi orang tengok pula akhlak tak sama, orang akan reject kan. Jadi pertama dakwah bil hal lebih baik kan. Yang kedua, kalau kita ada kemampuan, ada ilmu, ada hujah, ada kekuatan dan orang bersedia mendengar, bercakaplah. Cakaplah. Sebab kadang-kadang orang tengok kita, orang tak akan dengar kan. Dia kata kita ni siapa kan. Ketika itu jangan bercakap. Boleh kita suruh dia dengar kelas siapa-siapa kan. Ataupun panggil orang lain yang dia percayai, cakap pada dia. Jadi dakwah ni boleh pelbagai, tak mesti kita bercakap. Tak mesti kita bagi peringatan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Solat qabliyah dan ba'diyah, zuhur 4 rakaat boleh ke buat satu salam? Ada pendapat mengatakan boleh, tapi yang paling kuat, pendapat paling kuat ialah 4 rakaat 2 salam. Sebab solat terbaik waktu malam. Dan solat waktu malam pun Nabi kata salatul laili masna masna. Maksudnya Nabi kata solat malam, solat sunat malam 2 rakaat 2 rakaat. Jadi kalau waktu malam yang terbaik 2-2, maka siang hari pun yang terbaik 2-2. 4 rakaat 2 salam. Yang kedua, bolehkah kita berdoa seperti dalam ayat 80 surah Al-Isra? Apa tu? Surah Al-Isra ayat 80. Okey, doa ni sebenarnya waqu auzubillahi minasyaitonirrajim waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Doa ni boleh kita baca tapi sesuai dengan keadaan lah. Sebab maksud hadis ni kita minta, wahai Tuhan, adkhilni, masukkan aku tempat masuk yang benar. Bila tu? Bila kita nak pergi ke tempat mana-mana, nak ziarah ke, nak melancong ke, nak masuk rumah baru ke, baca doa ni. Supaya apa? Tempat kita masuk adalah tempat yang benar, tempat yang baik dan memberi kebaikan pada kita. Wa akhrijni, dan bila kita nak keluar, kita pergi melancong mana-mana tempat, kita nak keluar, boleh baca doa ni. Ataupun kita nak keluar rumah, nak pergi ke satu tempat, kita baca doa ni. Boleh baca doa ni tapi sesuai dengan maksud dia. Ustaz, perlukah orang beriman berbai'ah dengan jemaah Islam yang berdakwah? Tak, yang wajib orang beriman berbai'ah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbai'ah dengan Al-Quran, iaitu berjanji untuk sami'na wa ata'na. Bila dengar je ayat Quran dan kita faham, terus laksanakan. Dan bila dengar je hadis Nabi yang sahih, terus kita laksanakan. Sami'na wa ata'na, cukup. Bila kita menyatakan perjanjian kita untuk taat pada Allah dan Rasul, maka dengan orang Islam pun kita akan taat, insya-Allah. Sekiranya dia menyuruh benda yang baik ataupun yang tidak bercanggah dengan Al-Quran dan hadis. Pendapat saya, isu nama Allah untuk orang Kristian perlu ditentang kerana peluang akan terjadinya pluralisme semakin mudah. Tak, itu pendapat anda. Bila kita benarkan orang Kristian guna kalimah Allah, dia kata peluang akan terjadinya pluralisme. Agama apa ni? Agama liberal. Tak, bagi saya, ini pendapat saya. Sebenarnya kalau manusia faham Al-Quran, apa saja perancangan musuh, dia tak akan keliru. Tapi kalau dia tak faham Quran, walaupun orang Kristian tak guna perkataan Allah, kita akan tak beriman. Betul tak? Sebab tu zaman Nabi cukup jelas. Orang munafik guna nama Allah, orang kafir guna nama Allah. Tapi orang Islam cukup jelas perbezaan antara munafik dengan Islam, antara kafir dengan Islam. Sebab apa? Sebab mereka faham Quran dan beramal dengan Quran. Jelas. Allah sebut sifat muttaqin macam ni. Sifat orang kafir macam ni, clear. Jadi yang membezakan kita bukan penggunaan kalimah, tapi amalan. Kalau dia guna kalimah, dia tak sembah Allah, dia tak solat, jelas clear lah. Betul tak?
Tapi kalau orang Islam guna kalimah Allah tak solat, mana tak beriman juga. Jadi masing-masing ada pendapat, jangan sampai kita bergaduh ataupun tuduh-menuduh. Kalau itulah alasan kita kan, Sabah Sarawak ada tak bahaya? Kalau bahaya, kena buat sesuatu lah supaya Sabah dan Sarawak pun tak benarkan guna kalimah Allah. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah banjir di zaman Nabi Nuh meliputi semua bahagian bumi? Ada dua pendapat lah. Ini pun soalan tak patut tanya, tapi kan ada dua pendapat. Ada mengatakan tenggelam sebuah bumi. Ada pendapat mengatakan tenggelam di kawasan Nabi Nuh sahaja. Kawasan Nabi Nuh dan kaum dia. Kenapa? Sebab Allah nak lemaskan kaum Nabi Nuh. Tempat lain tak ada orang. Jadi tak perlulah Allah banjirkan satu dunia. Wallahualam. Okey, saya tak faham macam mana manusia daripada keturunan Nabi Nuh sedangkan 13 orang pengikut Nabi Nuh kesemuanya. Subhanallah. Soalan dia, macam mana manusia daripada keturunan Nabi Nuh sedangkan 13 orang pengikut Nabi Nuh kesemuanya mati. Dia mati bila? Kan dia selamat dalam kapal. Lepas selamat tu dia beranak pinak. Lepas dia beranak pinak itulah zuriat. Memang. Saya nak tanya, mak bapak kita mati tak? Mati, tapi ada tak sujak? Macam mana? Duruzan, mak bapak dah mati. Tak, sebelum dia mati tu, dia melahirkan anak. Boleh faham? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh tak cadangkan buku apa ataupun cara apa yang mudah untuk kenal Allah dan sifat-sifat Allah pada anak-anak kecil? Pertama, buku yang paling jelas untuk memperkenalkan Allah ialah kitab Al-Quran. Sebab kitab Allah tu adalah Allah nak perkenalkan diri dia. Banyak Allah sebutkan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang mana ni? Allazi nazzala al-kitab, yang menurunkan Al-Quran. Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang. Yang mana? Allamal Quran. Jadi kitab yang paling utama, yang paling asas untuk kita kenal Allah ialah tadabbur Al-Quran. Sebab itulah masyarakat jahilah yang sebelum tu tak kenal Allah. Syirik pada Allah. Tapi Nabi hanya bagi Al-Quran pada mereka, menyebabkan dalam tempoh 23 tahun, orang Mekah, orang Madinah, semua kenal Allah. Dengan kitab apa? Al-Quran je. Nabi tak ajar benda lain. Dalam Al-Quran cukup jelas. Sebab tu kata ulama, untuk kita kenal Allah, pertama berfikir tentang ciptaan Allah. Tengok langit, kita fikir. Mesti ada pencipta. Takkanlah langit sehebat ini terjadi dengan sendiri. Bila kita berfikir tentang kebesaran Allah, kita kenal Allah. Lepas kenal Allah, kita nak tahu apa? Apa yang Allah suka, apa yang Allah tak suka, apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Quran. Boleh? Kemudian buku-buku hadis. Hadis Nabi SAW. Betulkah Nabi Khidir tak mati? Saya dah jawab ni. Apalah sebab orang dulu kufur, tolak Nabi Nuh? Sebab pun dah jawab tadi. Kalau ikut tadabbur daripada awal, dia tahu apa sebab kaum Nabi Nuh menolak Nabi Nuh. Ustaz, kita ni daripada Nabi Nuh ataupun Nabi Adam, dua-dua. Nabi Nuh daripada Nabi Adam, lepas tu kita adalah daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh pula daripada Adam. Sebab Allah sebut jelas dalam Quran, yang ada selepas Nabi Nuh adalah min zurriyati, daripada zurat Nabi Adam. Daripada zurat Nabi Nuh. Yang naik kapal tu 13 orang ataupun 17 orang beranak daripada keluarga zuriat Nabi Nuh sahaja. Yang lain tak ada anak. Daripada mana? Isteri Nabi Nuh. Isteri Nabi Nuh bukan seorang. Yang kafir tu seorang. Ada yang beriman ikut Nabi Nuh naik kapal. Dari situ yang dapat anak, kemudian dapat anak, dapat cucu, dapat cicit, sampailah kita sekarang. Ustaz, dalam pengajaran dulu, Ustaz ada kata, kita tidak boleh jadikan orang kafir sebagai sahabat. Contoh, follower K-pop. Jika kita follower orang bukan Islam untuk tujuan memahami tingkatkan bahasa Inggeris, bolehkah? Tak, dia follower ramai ni bukan mesti tak betul. Cuma soalan saya tadi apa dia? Isu dia apa dia?
Ramai bukan mesti menunjukkan betul, benar. Kan? Itu je. Nak ramai silakan, tapi jangan perasan. Pengikut saya ramai, follower ramai kan. Sebab follower Nabi Nuh 13 orang, tapi dakwahnya tetap berjaya. Ha? Apa soalan? Soalan ni kita tak boleh bermesra dengan kafir kan. Ha? Tapi kalau macam dia nak ikut Dia nak untuk belajar bahasa Inggeris. Nak jadi dia macam tu mesra lah maksud dia. dengan bahasa Inggeris. Belajar bahasa Inggeris daripada siapa? Macam orang kafir kan. Kan maksud dia. Follow, apa kaitan dengan follower? Maksudnya Nak belajar bahasa Inggeris dengan siapa? Boleh kan? Kenapa? Apa kaitan dengan follower? Dia follow, bukan follow ke? Dia Follow, follow. follow. Macam kan kuliah semalam Ustaz ada cakap kita tak boleh nak berkawan baik. Kemarin tu follow K-pop lah ni Ustaz cakap semalam. Jadi kali ni dia nak follow orang putih. Bukan orang tu kafir lah. Tapi untuk belajar bahasa Inggeris boleh ke? Dia sebenarnya yang kita cakap semalam, yang Allah bersurah Mujadilah kan? La tajidu qauman yu'minuna billah wal yaumil akhir yuwaduna man hadallahu rasul. Maknanya tidak boleh berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah. Okey? Sekarang soalan dia, boleh tak kita jadikan follower kita ataupun kita jadi follower kepada orang kafir dengan tujuan apa? Untuk belajar bahasa Inggeris. Tak ada kaitan lah. Yang dilarang ialah berkasih sayang. Ataupun kita berkawan dengan orang kafir untuk tujuan berdakwah. Tak ada masalah. Yang dilarang berkasih sayang. Ada kawan selalu kongsi dalam grup bahan ceramah ustaz pengelipu lara yang tidak rujuk hadis sahih. Selalu mengijazahkan selawat dan zikir yang bukan daripada Nabi. Macam mana untuk tegur kawan ni? Bagi dia link ceramah saya. Ataupun ceramah yang ustaz-ustaz yang bukan Maharaja Lawak tu. Semoga dia tengok, dia terbuka hati. Wallahualam. Allah nak kita bertakwa dan memberi peringatan. Kita akan mendapat rahmat Allah. Dan yang berdakwah dan didustakan akan diselamatkan. Pemahaman saya, rizak dakwah itu tak penting. Tetapi usaha dakwah dan takwa itu, tapi yang penting ialah usaha dakwah dan ketakwaan. Hidayah daripada Allah. Cuma ustaz soalannya, jika mereka tolak, kita diselamatkan. Jika mereka terima dakwah, adakah ganjaran lagi besar? Subhanallah. Nabi sebut dalam satu hadis, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Kalau kamu bercakap, berdakwah sehingga menjadikan orang itu beriman kerana usaha dakwah kamu, maka Nabi kata khairun. Kerja dakwah kamu tu lebih baik daripada nilai unta merah. Unta merah ni Nabi selalu buat contoh kepada harta yang paling mahal. Jadi harta yang paling mahal yang ada pada zaman Nabi ialah unta merah, unta yang gemuk. Jadi makna kalau kita berdakwah dan orang tu beriman, satu Allah selamatkan kita, yang kedua kita akan dapat ganjaran yang sangat besar, iaitu harta yang paling mahal. Kalau zaman Nabi unta merah, zaman kita apa dia yang paling mahal? Ferrari ke Asia? Kalau berterbang Asia lagi mahal kan? Had seorang manusia adalah ilmu ghaib. Apa ni? Ustaz, masa zaman Nabi Nuh ni ada tak Nabi lain? Tak adalah. Sebab yang naik kapal tu hanya Nabi seorang je, iaitu Nabi Nuh. Dan yang tak naik kapal semuanya mati. Okey, cukup Kelas kita insya-Allah malam ni pukul 9 suku. Kita sambung tadabbur surah Al-Baqarah insya-Allah.
Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران.